Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia kepada semua rakan-rakan media yang dapat bersama selepas mesyuarat tanpa portfolio kita yang pertama pada tahun ini. Saya ingin maklumkan bahawa hari ini kita telah buat satu keputusan, utamanya tentang portfolio yang diwujudkan. Kita ada membuat sedikit perubahan dan tambahan kepada jangkauan portfolio tersebut mengikut kedudukan kabinet yang ada. Kerana kita nakkan semua pengurusi portfolio ini memberi fokus pada seluruh isu-isu atau polisi-polisi yang sedia ada yang telah pun dikemukakan oleh kerajaan pada hari ini. Kita semua sedia maklum bahawa isu yang paling besar sekarang ini dalam negara adalah isu-isu seperti kenaikan harga barang, kejatuhan nilai ringgit, pencen pejabat awam, pendakwaan politik. Ini adalah perkara yang telah pun kita ambil kira dan kita bincang sebentar tadi. Kerana semua saudara sedia maklum, pada 26 hari bulan 2 sesi ataupun penggal mesyuarat pertama penggal ketiga sidang Dewan Rakyat akan bermula. Maka sebab itu kita mahu bersedia dengan lebih awal supaya dapat kita kemukakan bukan hanya soalan tetapi juga untuk menentukan segala apa masalah rakyat di bawah sana akan kita perjuangkan. Inilah isu ataupun perkara yang dibincangkan tadi. Saya ingin maklumkan bahawa portfolio yang telah pun kita bersetuju tadi, utamanya portfolio kewangan, kita berikan kepada Yang Berhormat Putrajaya sebagai ketuanya. Portfolio ekonomi kita berikan Yang Berhormat Bachok untuk menjadi ketuanya. Yang Berhormat Kubang Pasu kekal di portfolio MITI. Begitu juga dengan Hulu Terengganu kekal dengan portfolio perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup. Yang Berhormat Sungai Besar portfolio usahawan dan koperasi. Kota Baru kita berikan portfolio dalam negeri, keselamatan dalam negeri. Portfolio pertahanan Yang Berhormat Tanah Merah. Portfolio undang-undang dan parlimen kita tukar kepada Yang Berhormat Besut. Dulu Yang Berhormat Masjid Tanam, tapi kali ini kita berikan kepada Yang Berhormat Besut. Dia bekas magistrat dulu. Portfolio Hal Ehwal Sabah dan Sarawak kekal Yang Berhormat Sarato. Portfolio komunikasi dan digital ini ada dua, maka sebab itu kita pecahkan juga. Portfolio pertama iaitu komunikasi kita berikan kepada Yang Berhormat Tasik Belugor, manakala portfolio digital kita berikan kepada Yang Berhormat Pasir Mas. Pasir Mas dulu portfolio yang lain, tapi kali ini kita serahkan kepada Alustar untuk menggantikan tempatnya. Kepada portfolio pendidikan ada dua. Satu pendidikan, yang kedua pengajian tinggi. Untuk pendidikan saja kita berikan kepada Yang Berhormat Hendra Mahkota. Manakala pengajian tinggi Yang Berhormat yang baru, iaitu Yang Amat Berhormat Nusa Tengganu, Yang Berhormat Kemaman. Kepada sumber manusia kita kekalkan Yang Berhormat Pendang. Hal ehwal agama kita kekalkan Yang Berhormat Debagan Serai. Portfolio pelancongan seni dan budaya, ini adalah portfolio yang ditukarkan untuk Masjid Tanah. Dahulunya Yang Berhormat Langkawi, tapi kita tukarkan kepada Yang Berhormat Masjid Tanah. Belia dan sukan yang saya sebutkan tadi, Yang Berhormat Alustar akan mempengurusikannya. Kepada pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat kekal Yang Berhormat Rantau Panjang. Perpaduan negara Yang Berhormat Kapar. Kemajuan desa dan wilayah kekal Yang Berhormat Arau. Pertanian dan
keterjaminan makanan kita kekalkan dengan Yang Berhormat Beluran. Yang Berhormat Tangga Batu adalah satu portfolio yang baru kita berikan kepada beliau, iaitu peladangan dan komoditi. Ini orang baru, dulu tak ada, dan kita jadikan dia sebagai ketua portfolio. Kemudian portfolio kesihatan kekal kepada Dr. Yang Berhormat Kuala Langan. Ini yang baru, peralihan tenaga dan transformasi air. Yang Berhormat Rompin dipengursikan oleh Yang Berhormat Rompin. Sumber asli dan kelestarian alam, Yang Berhormat Kubang Krian. Sains, teknologi dan inovasi, Yang Berhormat Kuala Terengganu. Pembangunan kerajaan tempatan, Yang Berhormat Maran. Yang Berhormat Jerantut kekal dengan portfolio pengangkutan. Portfolio kerja raya ni dulu Bersut kita dah tukar tadi, oleh kerana Bersut jadi pegang portfolio undang-undang, maka kita tukarkan Langkawi untuk fokus kepada portfolio kerja raya. Dan ini satu portfolio yang agak besar. Kemudian wilayah persekutuan kita berikan kepada Yang Berhormat Padang Serai. Manakala antarabangsa kekal, iaitu Yang Berhormat Macam, iaitu portfolio luar negeri. Semua ini telah pun kita bincang dan kita fikirkan untuk kita beri fokus masalah kos sara hidup. Cuba kita lihat hari ini harga barangan kekal melambung tinggi. Apa yang telah berlaku selama setahun lebih ini tidak langsung difikirkan oleh kerajaan. Tidak ada tindakan untuk meneruskan permintaan rakyat untuk dapat menurunkan harga barang atau menurunkan kos sara hidup dalam negara kita. Dia janji nak selesaikan dalam masa 2 minggu. Apa dah jadi? Dah hampir 2 tahun. 2 minggu dah nak jadi hampir 2 tahun. Apa masalah kerjaan yang ada ini? Masalahnya adalah kerana mereka tak bagi fokus. Yang mereka berikan fokus hanyalah perkara-perkara lain. Isu-isu politik semata-mata. Isu-isu tentang masalah rakyat ini langsung tidak difikirkan. Isu telur ayam tak lagi selesai. Baru ni saya difahamkan harga sayur juga naik. Kemudian harga ubat. Ini satu masalah yang agak besar ni. Harga ubat dalam negara kita meningkat. Saya ingatkan Gamai. Dahulu saya ada terjumpa dengan seorang bekas. Dia ni dulu businessman. Bila dalam keadaan ekonomi yang merudum ini, maka ramailah yang sakit-sakit ni. Dia kata dulu dia beli ubat yang doktor suruh beli. Dia terpaksa beli ni tiap-tiap bulan. Kos dia hanya lebih kurang RM800. Hari ni sudah 2 kali ganda, hampir RM1,500. Apa nak jadi? Dia kata sebab dia dah lah ekonomi merudum. Dulu tak apalah, dia kata ekonomi dia boleh lagi nak membantu. Ini bukan untuk dia, untuk mak bapak, untuk ibu bapa dia. Jadi ini cuba kita lihat masalah ini. Dalam keadaan ekonomi dah merudum, mereka yang selama ini boleh membantu ibu bapa mereka, dalam keadaan mereka juga terdesak untuk mendapat projek-projek yang baru, akhirnya masalah untuk membantu keluarga sendiri pun sudah menjadi satu masalah yang besar. Kemudian isu yang paling hari ini dipersoalkan oleh rakyat semua. Saya ingat semua orang dah tengok dalam sosial media. Isu kejatuhan nilai mata wang ringgit sendiri. Dulu masa kita dalam kerajaan, macam-macam video. Dia kata kerajaan gagal, kerajaan apa lagi? Sekarang ni siapa yang bangang? Dia kata kerajaan bangang. Dia kata kalau currency jatuh, maknanya kerajaan bangang. Itu yang dia kata.
Cuba dia kata diri sendiri sekarang ni. Harga currency mata wang ringgit kita sudah jatuh. Kita ambil balik video tu tunjuk. Kata kau bangang. Itu yang dia kata. Kita tak katalah, kita hanya ikut je. Kita ulang apa yang telah dikatakan oleh beliau. Salah guna kuasa. Ini dia perkara yang kita bincang tadi. Politik dendam dia ni Allah saja yang tahulah. Kerana pada saya lah, orang dah tua, Tuan Daim sakit dalam keadaan yang begitu, kau sabarlah. Ini sampaikan kat hospital pun kau orang terpaksa lakukan ni. Kenapa ni? Kau tu nak lari mana? Keluar dari hospital, masuk hospital pakai wheelchair, nak pergi mahkamah wheelchair. Apa nak jadi dengan kerajaan yang ada hari ini? Lepas tu tuduhan pula apa? Kerana tak declare aset. Masya Allah. Ini zalim. Janganlah melakukan perkara yang zalim ini. Jadi dulu kita kata, wah mereka yang kata ni, inilah dia kerajaan yang ada mengamalkan nepotism, kronism. Itu yang mereka laung-laungkan dulu. Hari ini macam-macam terbongkar, lantik anak, lantik isteri, lantik macam-macam lah keluarga sendiri. Kemudian isu kelemahan dalam keadaan kita hari ini, saya dah minta supaya dua orang, iaitu Yang Berhormat Putrajaya dan Yang Berhormat Bacok, ambil fokus tentang isu ekonomi dan ringgit menjunam yang saya katakan tadi. Isu ini adalah sesuatu yang saya rasa akan membebankan lagi rakyat apabila kerajaan tidak dapat mengawal nilai mata wang ringgit kita yang jatuh merujung ini. Maka sebab itu kita akan fikirkan dan kita akan keluarkan statement melalui kedua-dua pengurusi portfolio kita yang ada hari ini. Food security. Cuba kita lihat masalah yang ada hari ini. Beras. Tak ada. Tak selesai. Apa nak jadi? Kau geng kepala pasal apa dah? Pening. Tak ada. Ya. Tak dapat lagi. Masalah. Orang kampung hari ini duk tertanya-tanya apa pasal ni tu. Kami tanam padi sama ya. Dulu ada, pasal apa sekarang tak ada? Kalau lah dulu kami tanam padi, hari ni tak tanam, tak apalah. Bila kata padi tak ada, bila kata ni kami tanam padi. Pasal apa beras tak ada kan? Saya nak jawab macam mana? Saya kata, tanya kerajaan yang hebat. Saya tak kata dia hebat. Jadi sebab itulah kita hari ini nak memperjuangkan nasib rakyat ini, akan kita bawa isu ini dalam parlimen, terutamanya isu pencen penjawat awam. Isu pencen penjawat awam ni dalam keadaan rakyat hari ini terhimpit dengan masalah kos sara hidup, engkau bagi lagi mereka ni stres. Apa nak jadi ni? Sabarlah sikit. Apa salahnya kalau kau cari jalan? Dulu-dulu saya nak beritahu, ada KOLA, Cost of Living Allowance. Carilah jalan, bantu kerajaan. Ini tidak. Duk bagi masalah lagi. Okey, masa depan tak ada lagi pencen. Kalau nak latih kerajaan, nak latih pegawai kerajaan yang baru, kita bagi kontrak. Kontrak berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa mekanisme yang ada? Dan akhirnya, apa nak jadi dengan pegawai-pegawai keselamatan kita? Kalau dah tak ada pencen, dia nak jaga keselamatan buat apa? Sebab masalah yang ada hari ini adalah masalah yang besar. Cari dulu jalan untuk menentukan masa depan kita lebih baik dengan penambahan ruang-ruang pekerjaan yang lebih baik. Create new wealth dalam negara kita. Caranya macam mana? Kau fikirlah. Kalau kau nak kami fikir, Kami jadi janganlah. Kalau kau nak kami fikir, kami boleh fikir. Ini tak. Kalau nak bagi cadangan, kami boleh bagi cadangan. Ini apa?
peruntukan pengkotak bagi betul nak idea kami. What kind of government is behaving at the moment? Itulah dia masalahnya yang kita dah fikirkan bersama. Lepas tu kerajaan hari ini minta supaya kita pastikan rakyat kita belajar masuk universiti. Tak ada seorang menteri kata apa. Tak apa. Kita bagi ruang pada orang luar yang belajar dalam negara kita untuk bekerja. Ini yang rakyat Malaysia ni bukan graduan. Bukan mereka tu juga ada mahasiswa, mahasiswi. Pasal tak ambil lokal? Pasal apa nak bagi peluang pada orang luar? Ini adalah semua cadangan-cadangan yang saya kata nak menyusahkan rakyat. Bukan nak memudahkan atau nak menyenangkan, tetapi nak menyusahkan rakyat. Sebab itulah saya minta kepada semua saudara yang ada hari ini, tolong bagi tahu pada kerajaan. Kalau tak reti, sudah turun. Jangan sampai rakyat bangkit minta supaya kamu turun. Baik, turun secara terhormat. Nak pergi pilihan raya sekali lagi pun tak apa. Kita tunggu ya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Okey, ada soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Copet. Are you from Zakia? Yeah. Oh, ini Zakia. Are you willing to do away with the pensions as politicians, as appointed politicians before? No, it is not about politicians or government officers. What we like to know is the mechanism when you want to talk about pension in this country. It doesn't matter whether you are a politician or a government officer. The most important thing is to make sure that when you do something, you have something ready to announce rather than just announce without having anything at all. Ini yang maksud yang kita nak maklumkan. Sebab ini adalah perkara yang sensitif when it comes to pension. Ia melibatkan perlembagaan. Oleh sebab itu saya fikir lebih baik adakan sesuatu yang bertanggungjawab dalam masa keadaan rakyat terhimpit. Bila kita kata rakyat, termasuklah juga pegawai kerajaan, termasuklah juga ahli-ahli yang berhormat. You jangan fikir yang berhormat itu semua ada duit ya. Ada yang berhormat, pencin dia B40 tau. Jangan ingat mereka semua senang. Ini kita kena fikir, jangan fikir pasal seorang dua punya pasal. Kena fikir semua. Ada yang berhormat sekarang ni dalam masuk B40. Ya. So don't talk about whether you are a politician or you just a member of parliament or government officers. Yeah. So you have to make sure the mechanism that you want to do is fair to everyone in accordance to our constitution. Right? Can you elaborate on the Nick Allen's demonstration that you guys That will be the last question that we will answer. I will answer you afterwards on this issue. Sebelum tu. Tanya mengenai siapakah pemimpin bersatu yang seterusnya meresip jawatan kerajaan? Siapa dia? Mana saya nak tahu ini fitnah ke, fake ke? Yang orang kata saya itu fake. Saya nak maklumkan, saya tak pernah berjumpa Anwar Ibrahim semenjak dia jadi Perdana Menteri. Tapi ada tak pemimpin Terjumpa di parlimen tu adalah nanti orang kata ni apa kawan-kawan nampak di parlimen itu terjumpa. Tapi ada tak pemimpin atasan bersatu yang jumpa meresip jawatan di Perdana Menteri? Kenapa? You baca di mana? Kenapa? Sumber semua mengatakan lah. Ini ada. Saya nak beritahu baru ni mesyuarat MPT bersatu. Semua mereka yang dituduh itu bersumpah wallahi tak pernah jumpa Anwar Ibrahim. Jadi tak ada lah tu. Okey. Untuk jawab kenyataan Bersih, kalau Bersih buat bantahan, demo bantahan, adakah PN akan turun untuk sertai Bersih sekali?
Bersih belum jemput kita fikir dia kalau nak turun ni dia bukan boleh kami nak turun korang marilah, tak macam tu. Dia kena duduk, what's the issue, what kind of issues yang patutnya kita perjuangkan bersama. Ada benda-benda yang you should allow us agree to disagree on certain things, barulah boleh kita buat kerjasama. Dia tak boleh just on one issue jemput je sekali, tak boleh lah macam tu because you must understand we are all here politicians. Manakala Bersih pula dia tak ada parti, tak apalah. Yang kita ni ada parti, we have to really look at our ideology, policies and also constitution of our party. Jadi kena ikut aluran masing-masing. Macam mana langkah Bersih untuk turun tu, apa komen Datuk Bersih? Ya, macam saya jawab tadi lah. Lagi? You said Nick Allen just now. the portfolio, Yeah. just another question. The portfolios, are they a shadow cabinet? If they are a shadow cabinet, is there a shadow PM? Time will come when you know who's going to be our Prime Minister. And I don't think we should announce this year that who's going to be our Prime Minister. I give you one example. Tan Sri Muhyiddin is my president. There's nothing wrong for him. He was Prime Minister, and he came down just because a group of people from UMNO or Barisan Nasional withdraw their support to him. Is that fair to say that he stepped up? No. He still got a chance. There's nothing wrong for us to promote him again as a Prime Minister. Why is it that we have to suddenly now say that we have someone else, whereas he is the chairman of our Perikatan Nasional at the moment? Okay. There was some talk about what you call unhappiness on behalf of Bersatu for the fact that Dr. Samsuri was made as the calon. In fact, Tan Sri Muhyiddin himself said during the by-election that Dr. Samsuri is Lama potential. punya. Yes. Lama. So is there unhappiness in Bersatu between PAS and Bersatu? We are happy Let family. me tell you this. We started with 74. That was our numbers. And after that, at the moment we reduced to 68. Out of those 68, it includes two presidents of our party. One, Tan Sri Muhyiddin, is our president of my party, Bersatu. And secondly, Guru Hadi Awang is the president of another big party. And Dr. Samsuri is vice president of PAS. Today, next to me is my vice president, And in terms of hierarchy of party, he is actually much higher position than myself. But here today, I'm chairing it just because I am chairing a portfolio meeting for us to discuss on matters, especially looking after the interests of the people in this country. There's nothing wrong for us to sit down and look into it. What we do normally is just to brief our presidents, our leaders, what we feel right for us to struggle to fight in this country. And this is what we have been doing, and I think we are all so very happy, either it is from PAS or Bersatu, we are all very happy together, and we are all here fighting together for the sake of the people of this country. Alright? Nick Allen. Okay, now Nick Allen, saya minta. Biar What's your question? What is the call for the demonstration about, because Tan Sri Muhyiddin has issued a statement calling for everyone to back the royalty and also the king and the sultans and the stand of the Islamic law of the country.
Okay, first of all, the case fixed tomorrow for a federal court to declare decision on Nik Eilin's case against state government of Kelantan. Nik Eilin telah menyaman kerajaan negeri Kelantan dengan mempersoalkan constitutionality of an enactment jenayah syariah Kelantan. Dia mempersoalkan keperlembagaan constitutionality enactment itu kerana pada pandangan dia menyatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak kompeten untuk membuat undang-undang syariah dalam enactment itu. Jadi itu saja. Dia quote 20 section di dalam enactment itu sebagai unconstitutional. Tetapi last hearing date dia withdraw 2 section menjadikan 18 section. Jadi kalau dalam parlimen memang kita tak boleh bercakap hal ini, dianggap sebagai sub judice. Tapi saya nak menceritakan kedudukan ataupun statusnya sekarang ini. Keputusan mengenai cabaran atau challenge oleh Nik Eilin ini akan diputuskan besok oleh Mahkamah Persekutuan yang dianggotai oleh 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Full quorum, 9 quorum judges besok. Jadi kita kena tengok besoklah keputusannya sama ada majority ataupun unanimous atau majority. Itu besoklah. Jadi bagi pihak kita sebagai parti dan sudah tentulah Kerajaan Kelantan sebagai defendant dalam kes ini atau responden dalam kes ini, itu adalah hak masing-masing lah untuk menggerak ataupun mengajak orang ramai yang memahami, pertamanya memahami isu ini, yang keduanya simpati terhadap isu ini untuk keluar menyatakan pendirian mereka besok. Bukan nak pergi terjah dalam mahkamah, tapi menunjukkan satu solidariti untuk mempertahankan enactment yang dirasakan dibuat secara konstitusional di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Itu saja. Saya rasa apa yang dibuat ni adalah within the ambit of law or constitution. Alright. Okay. Thank you. Alright. Terima kasih banyak. Terima kasih.